Dalam video ini, saya akan jawab 3 soalan yang ditujukan kepada saya oleh Kontras. Pertama, bagaimana respon Cage ketika kasus Ruth Sitepu dan Joshua Hilmi terjadi berturut-turut bersama dengan hilangnya Pastor Raymond Koh dan juga pemuka Syah Amri Cik Mat? Ini jawapan saya. Pada 5 hari bulan Mac tahun 2017, saya telah lihat sebuah video viral. Video itu mengandungi corotan rakaman kamera security CCTV. Rakaman tersebut dibuat oleh kamera di 2 buah rumah berhampiran tempat culikan Pastor Raymond Koh pada 13 hari bulan Februari tahun 2017. Walaupun pihak polis Malaysia tidak kenal siapa yang menyediakan video viral itu, mereka mengakui video itu adalah sah dan menggambarkan cara Pastor Raymond diculik. Video viral itu menjadi bukti utama bahawa Pastor Raymond telah diculik oleh 15 orang dalam masa 40 saat dengan menggunakan 7 buah kenderaan. Dalam video itu juga jelas kelihatan salah seorang penculik sedang merakamkan atau merekodkan penculikan mereka itu dengan menggunakan kameranya. Sebahagian daripada pasukan penculikan itu memakai penutup muka hitam yang biasa dipanggil balaclava. Apabila saya tonton video itu, saya teringat sebuah video yang telah saya lihat beberapa tahun dahulu. Video itu adalah rakaman penculikan Sultan Negeri Kelantan pada tahun 2010. Penculikan itu telah dibuat oleh anggota polis Malaysia, khususnya Unit Tindak Khas ataupun UTK. Video penculikan Sultan itu memaparkan pergerakan penculik berbalaklava yang terlatih yang menjalankan operasi penculikan secara profesional. Pasukan yang menculik Pastor Raymond juga telah bergerak seperti pasukan yang terlatih, termasuk memakai balaklava. Tidak dapat dinafikan bahawa operasi penculikan Pastor Raymond dibuat secara profesional. Bila saya sedar seorang penculik Pastor Raymond telah merakamkan penculikannya, saya tertanya-tanya, mungkinkah penculikan ini dilakukan oleh ISIS yang juga dikenali dengan nama Daesh? Saya juga tertanya-tanya, mungkinkah penculik Pastor Raymond adalah bekas anggota polis? Atau mungkinkah mereka masih berkhidmat? Atau mungkinkah mereka buat penculikan sebagai kerja sambilan? Ini bukan spekulasi saya sahaja, ini juga spekulasi orang ramai. Ada 3 perkara yang membuat saya fikir ada elemen ekstremis Islam yang terlibat. Pertama, pada tahun 2010, Pastor Raymond telah dituduh membuat usaha memujuk orang Islam masuk agama Kristian. Jabatan Agama Islam Negeri Selangor juga terlibat dalam tuduhan itu. Lagipun, jabatan tersebut telah menyerbu satu perjumpaan yang dianjurkan oleh sebuah NGO yang diasas oleh Pastor Raymond. NGO itu menolong masyarakat terpinggir. Kedua, saya teringat sebuah video yang diterbitkan oleh ISIS. Video itu memaparkan pemancongan ataupun beheading 21 mangsa Kristian Mesir di Libya pada tahun 2015. Ketiga, saya sangka strategi parti-parti politik Islam terancam ataupun Islam under threat akan digunakan oleh unsur-unsur politik untuk menarik orang Melayu Muslim supaya mengundi parti mereka pada tahun 2018. Di Malaysia, ini satu perkara biasa pada permulaan kempen pilihan raya. Saya rasa amat risau. Saya takut kalau ada satu video nanti menunjukkan pancong Pastor Raymond akan disiarkan dalam masa yang singkat. Bukan saya sahaja yang fikir sebegitu. Ramai kawan saya, terutama di kalangan Kristian, kongsi pendapat saya. Ada yang tanya saya, siapa lagi yang akan diculik dan apa langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menjaga keselamatan pastor kita. Masa kegelisahan itu, saya telah jumpa sebuah tulisan yang bertajuk "Pastor-pastor kami menghilang, kenapa pemerintah kami berdiam?" Tulisan itu diterbitkan di sebuah laman web Australia. Ianya bertarikh 23 hari bulan Februari tahun 2017, iaitu 10 hari selepas penculikan Pastor Raymond. Gambar Pastor Joshua dan isterinya, Ruth Sitepu, disertakan bersama tulisan itu.
mengikut penilaian penulis itu, ada satu trend yang membimbangkan. Pastor Raymond bukan seorang sahaja yang baru-baru ini dihilangkan. Sumber-sumber di Malaysia menyatakan Pastor Joshua Hilmi, seorang Melayu Muslim yang telah masuk Kristian, telah hilang pada 30 hari bulan November tahun 2016. Dia telah menerima ancaman melalui telefon sebentar sebelum dia hilang. Ada juga kabar angin yang mungkin tidak berasas yang menyatakan dia telah dibawa ke pusat pemulihan Islam di negeri Pahang. Keretanya juga hilang dan keluarganya langsung tidak tahu di mana mereka. 2 minggu lepas terbitnya tulisan Australia itu, media di Malaysia melaporkan bahawa tuan rumah Pastor Joshua telah membuat laporan polis yang menyatakan Pastor Joshua telah hilang mulai 30 hari bulan November tahun 2016. Ketika kami beberapa orang masih sedang bincang mengenai kes penculikan atau kehilangan Pastor Raymond, Pastor Joshua Hilmi dan isterinya Ruth Sitepu, kami dihubungi oleh beberapa orang dari negeri Perlis. Mereka memberitahu kami mereka telah melihat video viral penculikan Pastor Raymond dan dapati beberapa unsur yang sama dalam penculikan itu dan juga penculikan sahabat mereka, Amri Cik Mat, pada 24 hari bulan November tahun 2016. Mereka memberitahu kami ada saksi mata yang nampak Amri diculik oleh sebuah pasukan yang menggunakan cara yang sama dan kereta yang sama warna dan jenis dengan kereta yang digunakan dalam penculikan Pastor Raymond, iaitu kereta Toyota Hilux berwarna hitam. Yang amat pelik, mereka juga nyata bahawa sebuah kereta Toyota Vios berwarna emas juga diguna, sama seperti diguna pakai oleh pasukan yang menculik Pastor Raymond. Lagi satu perkara yang penting adalah penglibatan Jabatan Agama Islam Negeri dalam pemantauan kehidupan Amri. Aktiviti Amri telah menjadi perhatian Jabatan Agama Islam Negeri Perlis kerana dia dikatakan menyokong pemahaman Islam mazhab Syiah. Lagipun Amri adalah pengasas sebuah NGO yang menolong masyarakat terpinggir. Pendek kata, ada 5 ciri yang sama dan yang mengikat kehilangan Amri, Joshua, Ruth Sitepu dan Raymond. Pertama, mereka dianggap terlibat dalam kegiatan menyokong seorang Melayu Islam keluar daripada Islam maupun Islam mazhab Sunni Ahli Sunnah wal Jamaah. Kedua, mereka dalam perhatian Jabatan Agama Islam. Ketiga, mereka hilang dalam masa yang kedekatan, lebih kurang dalam masa 10 minggu. Keempat, tiada apa-apa permintaan tebusan ataupun ransom. Kelima, walaupun rakyat jelata meluahkan perasaan amat risau, terutama di kalangan Kristian, polis dan pemerintah tidak beri apa-apa maklumat tentang penyiasatan mereka. Malangnya, Ketua Polis Negara ketika itu hanya berkata, "Shut your bloody mouth," kepada NGO yang menanyakan perkembangan kes ini. Tambahan, polis memberi kenyataan yang boleh dikatakan sebagai cerita rekaan dan kami rasa amat pelik dengan kenyataan Ketua Polis Negara ketika itu yang kata Pastor Raymond yang berumur 62 tahun dilarikan oleh sekumpulan penyelundup manusia. Berdasarkan perkara-perkara yang saya telah sebut, beberapa kawan telah menubuhkan NGO yang bernama CAGED, Citizens Against Enforced Disappearances. NGO hak asasi terutama di Malaysia, SWARAM, iaitu Suara Rakyat Malaysia, telah mengambil peranan sekretariat CAGED. Saya sebagai jurucakap CAGED telah memberi keterangan di inkuari yang dibuat oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam. Sekarang saya akan menjawab soalan kedua yang ditujukan kepada saya. Ini soalannya. Sepanjang proses inkuari berjalan sejak Maret Januari, temuan apa saja yang telah didapat dalam kasus penghilangan paksa ini? Ini jawapan saya. Saya telah menghadiri 5 hari pendengaran awam dalam proses inkuari terbuka Suhakam dalam kehilangan Joshua dan Ruth. Saya huraikan 5 pemerhatian saya. Pertama, pada bulan April tahun 2017, Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia, telah mengeluarkan satu pernyataan di mana mereka menyatakan mereka akan menyiasat kes Amri, Joshua, Ruth dan Raymond bersama. Tetapi,
Pegawai polis yang menyiasat kes Joshua dan Ruth kata, dia tidak cuba memperolehi apa-apa maklumat tentang kes Amri atau kes Raymond. Kedua, orang yang berkongsi rumah Joshua dan Ruth adalah seorang pelajar yang bernama Grace. Pihak polis telah menemui bual dengan Grace hanya selepas 3 tahun setelah mereka menerima laporan kehilangan Joshua dan Ruth. Ini bermakna polis langsung tidak mengambil berat laporan kehilangan Joshua dan Ruth. Padahal Grace telah memberi beberapa maklumat kepada Suhakam yang mampu menolong polis mencari Joshua dan Ruth. Ketiga, polis telah menemui bual tuan punya rumah yang diduduki Joshua dan Ruth cuma pada tahun 2018, walaupun laporan kehilangan dibuat pada tahun 2017. Ini juga menunjukkan polis tidak mengambil berat kehilangan Joshua dan Ruth. Mungkin polis menemui bual tuan rumah tersebut cuma selepas laporan polis kehilangan dibuat oleh adik Ruth, iaitu Ram Elizabeth. Keempat, DSP Awaluddin Jadid, seorang pegawai polis yang berpangkat tinggi yang mengetuai sebuah pejabat penting di cawangan khas. Dia dikatakan seorang yang terlibat dalam kehilangan Amri dan Raymond. Awaluddin telah memberi keterangan kepada inkuari Suhakam. Dia kata dia sedar Joshua telah keluar Islam, telah masuk Kristian dan melakukan upacara-upacara penyembahan. Dia gelar Joshua sebagai bomoh. Ini bermakna cawangan khas memang kenal Joshua. Kelima, sahabat-sahabat Joshua dan Ruth, mungkin Kristian, mungkin Melayu Muslim yang memeluk agama Kristian, enggan memberi keterangan atau maklumat kepada polis. Saya rasa ini adalah kerana pada pendapat mereka, polis tidak boleh diharap mempertahankan perkara 11 perlembagaan Malaysia yang menjaminkan kebebasan agama. Sekarang saya akan menjawab soalan ketiga yang ditujukan kepada saya. Ini soalannya. Apa saran yang bisa anda berikan kepada pemerintah Indonesia soal kasus ini? Saya timbulkan 4 perkara. Pertama, saya tertanya-tanya sama ada Duta Indonesia di Malaysia hantar permohonan kepada Suhakam supaya menjadi pemerhati di inkuari kehilangan yang sedang berterus. Saya rasa dan saya harap jika permohonan dibuat, Suhakam akan setuju. Kedua, saya juga hairan kenapa media Indonesia tidak melaporkan inkuari ini. Sudah tentu rakyat Indonesia yang beratus ribu bekerja di Malaysia ingin tahu bagaimana polis di Malaysia mengendalikan laporan-laporan kehilangan. Ketiga, saya syorkan kedutaan Indonesia buat laporan polis mengenai kehilangan Ruth dan minta pihak polis memberi maklumat penuh secara berterusan. Keempat, baik juga kalau polis Indonesia boleh membantu dan bekerjasama dengan polis Malaysia untuk memahami kehilangan Joshua dan Ruth. Ini sajalah jawapan saya kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada saya. Sekarang saya serahkan masa kepada moderator webinar ini. Terima kasih.